Baik, so kita akan mulakan pada hari ini, okey, dengan teknik menjawab kertas 2 sejarah SPM, okey. Dan kita dah tahu berkaitan dengan okey bahagian B. Hari ini kita nak tumpu kepada bahagian B iaitu soalan esei. Baik, soalan esei memang ramai yang sebenarnya kantoi. Terus terang cikgu cakap ramai yang kantoi sebab apa? Ramai tak suka buat latihan esei. Betul atau tidak? Betul, betul. Ya, yeah, betul. Memang ramai yang kata, aduh malasnya lah nak buat. Memang betul. Okey. Tapi lagilah tak pernah buat sebab nampak 8 markah. Betul Danish, okey. Namun nak buat macam mana? Kamu tahu tak setiap satu soalan tu mewakili 20 markah. Jadi mau tak mau kena buat. Nasib baik, ya, nasib baik. Okey, lembaga peperiksaan memberikan kamu 7 soalan. Okey. 7 soalan, kemudian 7 soalan tetapi kamu kena pilih 3 sahaja. Nasib baik. Kalau dia memang bagi 3 sahaja, kemudian suruh kamu siapkan 3-3 itu, masak. Sebab apa? Sebab tak ada pilihan. Mau tak mau kena buat. Jadi nasib baik ada pilihan di situ ya. Dan bagi bahagian B ini, ianya adalah 1 jam 30 minit sebenarnya. Bahagian B. Bahagian A 1 jam peruntukan dia sebenarnya. Bahagian B 1 jam 30 minit. So kalau kita pecahkan kepada 3 soalan yang kita kena jawab, bahagian esei, okay, bahagian B esei ni 3 soalan, bermakna satu soalan tu kamu kena jawab dalam 30 minit. Sempat tak? Sempat. Okay, sempat. Jadi jangan banyak termenung lah. Ini kalau banyak termenung, biasanya kalau tengah tulis, kemudian tiba-tiba pandang kipas, pandang lampu, okey, kemudian tengok tudung kawan kat depan, tenung dalam-dalam. Uish, macam ada nota kat situ kan. Dreaming. Daydreaming. Okey. Okey. Betul. Dreaming. Kemudian ada pula kata, saya tengok Syazwan dah syahid dekat bahagian esei. Alamak, mak ai syahid Boy, lain macam kataan kau. Paling kurang pun tidur. So terus terang cikgu cakap okey, kebanyakan pelajar-pelajar SPM dulu pengalaman cikgu masa menjawab soalan sejarah bila time esei ni memang semuanya tak tidur. Tak pernah lagi nak tidur. Tapi kalau kat sekolah tu memanglah tidur. Tapi bila menjawab tu memang tak tidur sebab apa? This is the last paper untuk sejarah yang aku nak jawab. Jadi berikan yang terbaik. Berikan yang terbaik. Jangan tunggu-tunggu. Baik. Itu penting. Baik. Kita lihat sebenarnya okey, kertas 2 bahagian B kita tahu diberikan soalan bermula daripada soalan nombor 5 sampai nombor 11. Okey. Baik, pecahan dia soalan 5, 6, 7. Kebiasaannya adalah soalan daripada form 4. 5, 6, 7 form 4. 8, 9, 10, 11 form 5. Dan 11 confirm bab 9 tingkatan 5. Confirm. Itu confirm. Tak pernah miss lagi. Jadi okey, kalau kamu betul-betul nak kuasai, nak dapat banyak markah bahagian B, paling penting tolong kuasai bab yang ke-9 tu. Bab 9 form 5. Okey, bab 9 form 5, kemudian pilihlah 2 lagi daripada form 4 dan juga form 5. Ya, Naili, silakan. Okey, boleh bertanya apa-apa. Ya. Okey, kalau kertas 3 tu dia wakili berapa markah? Kertas 3 tu sebenarnya peruntukan dia 20 markah. Okey, 20 markah. Sebenarnya 20. 20 markah. Kertas 3 20 markah Kertas 2 ni adalah 50 dan kertas 1 adalah 30. So total 100. 30, 50, 20. So 100. Okey, tetapi sebab itu kena fokus kepada bahagian B ni iaitu markah yang paling banyak, peruntukannya sebanyak 50%. Mau tak mau, 50% inilah yang paling malas kita nak buat latihan, betul tak? Malasnya lah, ya Allah, bila tengok soalan 6 markah, 6 markah, 4 markah, 4 markah, ya Allah. Kemudian tengok bawah kat sini kan, 8 markah, ya Allah, macam mana aku nak buat 8 markah ni? Apalah yang aku nak gebangkan ni? Jadi, jangan, okey? Kena buat juga macam mana pun, okey? Baik. Itu kata kunci dia dan cikgu dah ajar sebenarnya bagaimana teknik menjawab, iaitu apa? Iaitu pastikan bahawa ikut peruntukan markah. Okey, ikut peruntukan markah.
Okey, kalau macam biasanya kalau katakan tadi soalan 6 markah, okey, kita tahu bahawa kalau boleh 3 isi, 3 huraian. Kalau 8 markah, 4 isi, 4 huraian. Jadi itu memudahkan kamu. Okey, memudahkan kamu untuk mendapat markah yang penuh. Itu penting. Okey. Baik. Kemudian yang ini kita dah buat hari tu. Kemudian untuk menjawab bahagian B ni, okey, pilih 3 soalan yang anda yakin boleh jawab. Okey, jangan yang popular saja, yang kamu kenal aja. Tapi yang kamu yakin boleh jawab, yang boleh memberikan banyak markah. Yakin ke tak yakin? Boleh pilih. Boleh pilih ya. Jadi sebab itu buat mana yang kamu yakin boleh jawab. Sebab dengan yakin itu kamu boleh keluarkan idea-idea, fakta-fakta untuk ditulis. Penting je, pemilihan soalan penting. Macam pertandingan macam pertandingan macam mana kawan cikgu dulu ada masuk pertandingan lagu. Okey, pertandingan nyanyian. Okey, walaupun suara dia biasa-biasa je, tapi sebab dia pilih lagu yang kena sesuai dengan suara dia, dia menang. Orang lain suara power-power tapi salah pilih lagu, maka tak dapat markah yang baik dan kalah. So maknanya apa? Bukanlah kesempurnaan tetapi pemilihan soalan yang betul. Pemilihan soalan yang kamu boleh jawab, itu paling baik. Kan. Ada siapa sini nak jadi penyanyi ke? Tak payah tak payah. Okey. Tak ada juga. Adik Okey, pandai boleh tak sebenarnya. tanya semua? Okey. Okey, oleh sebab K3 sudah cerita ada possibility ke SA masuk World War One? Possibility tu ada juga, Adham. Ya. Yeah. Perang-perang tu wajib keluar ke? Baik, bab 9, okey, bukan semata-mata perang tau. Bab 9 kan kita tahu. Okey, Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua, kemudian Perang Dingin, kemudian Blok Dunia, kemudian juga Malaysia dalam pertubuhan-pertubuhan, iaitu pertubuhan sama ada pertubuhan dunia antarabangsa ataupun pertubuhan serantau. Jadi mana-mana boleh keluar. Okey, sebab itu fokus kepada latihan-latihan daripada setiap subtopik ni supaya apa? Apa juga jenis soalan daripada bab 9 tu kamu boleh jawab. Sebab apa beri tumpuan kepada bab 9 tu? Kerana bab 9 tu memang confirm wajib keluar dalam soalan nombor 11. Soalan nombor 11. Kenapa cikgu yakin? Kerana apa tahu? Daripada 2008 sampai 2019 tak pernah miss. Soalan 11 tu mesti bab 9. Soalan 11 mesti bab 9. Jadi kalau kamu betul-betul nak skor, ambil bab 9 tu pemahaman yang lebih. Bab kerajaan Islam itu bab form 4. Kemungkinannya ada. Okey? Kemungkinannya ada. Bab kerajaan Islam ni apa tahu? Ingat bab 4, 5, 6 form 4. Bab 4 tu yang kemunculannya tamadun Islam, bab 5 iaitu berkaitan dengan kerajaan Islam di Madinah, dan bab yang ke-6 iaitu kerajaan-kerajaan Islam. Betul Adam. Kejutan besar kalau soalan nombor 11 tu bukan bab 9. Ya. Ya. Betul. Tak apa, ikut logik pun boleh. Okey, tapi fakta pun perlu ada. Okey, fakta pun perlu ada. Contohnya kita lihat soalan ni ya. Kalau kamu tengok soalan nombor 5 tamadun Cina. Ini bab yang kedua form 4. Soalan yang ke-6, peristiwa hijrah orang Islam Mekah ke Madinah. Nampak tak? Ini adalah bab 5 form 4. So, di antara tiga tu confirm keluar. Bab 4, 5, 6 tu cikgu yakin pastinya satu akan keluar. Bab 4, 5, 6 form 4. Pastinya salah satu tu akan keluar. Pastinya. Jadi fokus kepada benda-benda tu. Tengok soalan kertas terus blank ya. Okey, baik. Blank ya. Cara nak menjawab adalah dari sudut fakta, huraian, contoh macam cikgu cakap lah. Dan kalau katakan kamu ada inference ataupun kesimpulan yang kamu boleh buat, kamu buat kesimpulan. Okey, kalau boleh buat kesimpulan fakta, huraian, contoh, kemudian inference. Inference pun sebenarnya akan memberi satu markah. Tapi tak wajib. Kalau kamu tak payah tak reti nak buat rumusan, tak apa, tinggalkan sahaja. Okey, kesimpulan. Okey. Contoh inference. Ini kita dah bincangkan hari tu. Okey. Baik, yang ini. Nampak tak inference bawah tu? Okey. Okey, pada pandangan anda mengapakah Nabi Muhammad SAW berdakwah secara rahsia? Okey, pada pandangan saya kerana Islam baru dikenali, fakta. Bilangan pengandungnya masih sedikit, fakta. Ia bertujuan mengelakkan pendatangan orang Quraisy, huraian.
dan tidak mahu penganut Islam diganggu, fakta. Kemudian, andainya Islam disebarkan secara terbuka, Nabi bimbang Islam dihancurkan, fakta. Dan tidak dapat berkembang, huraian. Selain itu, ia merupakan strategi Nabi, fakta, untuk menyebarkan Islam. Yes. Hal yang demikian menyebabkan agama Islam berkembang dengan pesat, itulah inference. Okey. Ya, macam kesannya, macam kesimpulannya. Kesannya, kesimpulannya daripada segala jawapan yang kamu berikan. So, perang dingin biasa dalam soalan bahagian, perang dingin biasanya dalam soalan bahagian B. Bahagian esei ini. Bahagian esei, bukan bahagian struktur. Jarang bahagian struktur. Dia bahagian B. Soalan ini berapa markah? Kebiasaannya 8 markah. Soalan ini sebenarnya antara 6 hingga 8 markah. Dan jawapan ini boleh membawa kepada 6 hingga 8 markah. Yes. Sebenarnya First World War, Second World War, Third World War sebenarnya Cold War sebenarnya adalah soalan-soalan tu memang simple, dan kalau kita lihat pendek. Walaupun pendek, sebenarnya ada berapa ayat di sini? Kalau kamu lihat betul-betul ada 4 ayat. 1, 2, 3 dan 4. Tetapi walaupun 4 ayat, tetapi setiap ayat tu dia ada fakta, ada 2 poin kat situ. Fakta-fakta, huraian dan fakta, kemudian fakta serta huraian, kemudian fakta serta huraian. Nampak tak? Macam satu perenggan dalam karangan. Tak perlu. Kamu sendiri boleh kira berapa. Ini sebenarnya. Ramai yang tak tahu sebenarnya tau. Ingat buat karangan. Tak perlu. Dia kira point. Dia kira point. Nampak tak? Okey. Contohnya, cikgu tanya kamu. Pada pandangan saya, kerana Islam baru dikenali, kemudian bilangan penganutnya masih sedikit. Sebenarnya ada berapa ayat kat situ? 1 ke 2 ayat? 1 ke 2 ayat? 1 ke 2 ayat? Tu. 2 sebenarnya. Sebenarnya 2 ayat. Dua ayat. Tapi dia ada gunakan dan, iaitu kata hubung. Nampak tak kata hubung dan tu? Itu yang memberikan 2 poin tu. Kemudian ayat yang kedua, ia bertujuan mengelakkan penentangan orang Quraisy. 1. Selain, itu kata hubung juga. Selain tidak mahu penganut Islam diganggu. 2 ayat dalam satu ayat. Nampak tak? Itu yang memberikan 2 markah tu. Nampak tak? Ada penggunaan kata hubung kat situ. Jadi itulah sebenarnya bagaimana teknik. Tak perlu buat sampai panjang-panjang sangat semua kan. Just nice sahaja. Tak ada. Sebenarnya Ahmad Arham sebenarnya, soalan Ahmad Arham iaitu kalau kita buat jawapan panjang tapi kita tak sedar dah dapat markah penuh, kalau kita tersalah fakta selepas itu, akan tolak markah ke? Tak. Dalam sejarah tak ada tolak markah. Dalam sejarah dia akan ambil poin kamu. Cukup 8? Okey, 8 dia letak. Kemudian ada lebih poin tu, memang dia tak kira. Sebab apa? Nak bagi macam mana? Tak boleh nak bagi lagi sebab peruntukan situ 8 je. So jangan risau. Jangan risau berkaitan itu. Kalau kamu nak bagi lebih, silakan. Asalkan tidak mengganggu masa kamu. Alright. Itu penting. Baik, Sarah tanya, soalan tentang sejarah Islam biasanya yang mana ditanya? Sejarah Islam biasanya paling penting berkaitan dengan, sebab tu cikgu cakap, bab 4, 5, 6. Bab 4, 5, 6 iaitu tentang penyebaran Islam, kemudian hijrah, kemudian piagam Madinah, pembukaan semula kota Mekah. Kalau soalan 10 markah, skema jawapan ada berapa points ya? Berapa poin jawapan? Biasanya kalau 10 markah, biasanya ada lebih kurang 10 ke 12 poin. Tetapi 10 markah tu biasanya ada 5 isi, 5 huraian. Maknanya isi, huraian, isi, huraian, isi, huraian. Maknanya fakta, huraian, fakta, huraian, fakta, huraian, fakta, huraian, fakta, huraian. Macam tu. Boleh juga fakta, huraian, contoh, fakta, huraian, contoh, fakta, huraian, contoh, fakta. Pun boleh juga. Boleh. Jadi terpulang kepada kamu. Terpulang kepada kamu. Bagaimana kamu nak mempersembahkannya. Asalkan ianya relevan dan menjawab soalan. Itu penting. Itu penting. Baik. Begitu juga yang ini. Sama juga di sini. Iaitu kita kata apa? Kalau kita lihat bagaimanakah penyebaran dakwah secara terbuka.
Okey, dakwah dengan cara menerangkan tentang Islam, fakta. Okey, kepada keluarga baginda setelah baginda, okey, huraian itu menerima perintah daripada Allah setelah turunnya ayat Quran. Okey, bagi tujuan ini baginda telah bermesyuarah dengan para sahabat. Selain itu, dakwah secara terbuka kepada orang ramai, okey, seperti di Bukit Safa. Ada contoh di Bukit Safa. Perbahasan hebat berlaku antara Nabi dengan Abu Lahab sehingga dakwah yang ingin disampaikan terganggu. Kemudian baginda mengadakan majlis ceramah di rumah Ali bin Abu Talib. Di dalam majlis ini, Nabi telah menerangkan tentang ajaran Islam. Ya, okey. Pendek je peringgannya. Ya, betul. Okey, betul. Tak ada masalah tu. Okey. Paling penting kamu kena berani untuk berikan poin dan juga fakta serta huraian. Jangan takut. Ini selalu takut ni. Okey. Begitu juga soalan yang ini. Okey, nilai yang boleh dicontohi. Okey, ini kebat. Okey, kalau kebat iaitu kegigihan, kesabaran yang tinggi. Okey, buat dalam satu ayat. Faktor inilah menjadi sebab agama Islam berkembang pesat, okey, di semenanjung Arab dan tersebar ke seluruh dunia. Baginda tidak mudah berputus asa, berdakwah secara hikmah dan bijaksana sehingga berjaya menarik masyarakat Arab untuk menerima ajaran Islam huraian. Sifat lemah lembut dan kepribadian mulia baginda berjaya menarik minat golongan bawahan pada peringkat awal penyebaran ajaran Islam untuk memeluk agama Islam. Ya. Cikgu, kalau ramalan soalan bahagian A ada tak, cikgu? Okey. Ramalan memang banyak. Ramalan memang banyak, Iskandar. Kan? Tetapi kalau ramalan saja tak buat latihan, tak guna juga. Okey. Ramalan saja tapi kalau tak buat latihan tak guna juga. Cikgu ada ramalan daripada bab 1 sampailah bab 9. Betul. Okey. Jadi sebenarnya kalau korang nak memang cikgu boleh bagi, memang bagi. Okey, tapi ingat ramalan tau. Namanya ramalan. Sedangkan ramalan cuaca pun kadang-kadang kata hari ni tidak hujan. Tuk malam ni hujan ramalan kan. Jadi sifat ramalan tu tak semestinya betul. Okey, tak semestinya betul. Jangan pula lepas ni korang kata, Cikgu Rafi kata ramal ni betul, keluar tak keluar pun. Ini hanya ramalan. Okey? Bukannya soalan bocor ya, bukan. Alright. So itu penting. Dan seterusnya kalau kita lihat, okey, inilah antara contoh-contoh. Okey, ini okey sekali imbas. Macam mana kita nak tahu okey kita dapat berapa markah? Okey? Okey. Alright. Kalau kita lihat di sini, okey, bagi tahu cikgu berapa markah yang boleh diperolehi daripada jawapan ini. Sekali imbas saja. Berapa markah boleh dapat? Berapa? Full mark berapa? 10? 10 ke? Kalau kita lihat di sini, sebenarnya dia boleh dapat, sebenarnya 8. Okey. Kalau ikutkan sebenarnya 8. Okey, 8 markah. Dia bagi lebih tak apa. Tapi 8. Sebab apa? Kita tengok dia buat perenggan 1, 2, 3, 4. Okey, memudahkan pemeriksa untuk, ada 4 poin kat sini. Dia terus tengok poin. 1, huraian. 2. Kemudian, okey, fakta ketiga. Kemudian huraian ketiga. Kemudian 4, fakta. Kemudian huraian, fakta, huraian. 8 markah kat sini. Okey, very simple. Okey, tak perlu panjang lebar. Hanya ada 4 perenggan meliputi setiap satu perenggan 2 ayat je. Cukup. Nampak tak? Ini untuk meyakinkan kamu. Aku boleh dapat 8 markah ni. Latihkan macam tu. Latihkan diri untuk buat latihan seperti ini. Sebab itu cikgu ada bagi latihan hari tu kan. Cikgu ada bagi latihan hari tu dalam bentuk Google Form. Tapi biasalah kan, daripada 35 orang ke 40 orang ke yang ada dalam bengkel ni kan. Kebiasaannya yang buat cuma 6 orang, 8 orang. Tak apa. Cikgu check. Tak apa. Sebenarnya bagi cikgu ramai yang mungkin kamu dah buat kat rumah kot. So memang power lah. Penat saya buat. Okey, baik. Okey. Begitu juga yang ini. Baik, secara umumnya cikgu rasa kamu semua dah tahu cara nak menjawab. Okey, cuma ramai di sini yang mungkin tak yakin lagi. Okey, tak yakin lagi. Seriously memang tak yakin. Dan bila cikgu tengok, okey, beberapa pelajar yang jawab soalan dalam latihan yang cikgu berikan tu, cikgu rasa okey, memang dia ni ada
masalah. Okey, ada masalah pelajaran ini. Contohnya apa? Okey, cikgu sharekanlah. Okey. Buat tak yakin tapi lupa fakta. Kan cikgu cakap kan, boleh. Kan cikgu cakap gunakan je apa yang ada. Contohnya, jom kita tengok. Okey. So di sini. Okey, di sini ini ada 10 orang yang hantar. Okey. Baik, kertas esei, okey, set yang pertama. Okey, kalau kita lihat, okey, kita nak mencari apa lagi kelemahan yang ada. Okey. Kita lihat, okey, untuk Sarah sebenarnya, okey, poin dah diberi. Okey, nampak Piagam Madinah ini iaitu merupakan perlembagaan bertulis yang pertama di dunia. Apakah Piagam Madinah? Baik. So kalau kita lihat di sini, peruntukan 4 markah. Piagam Madinah adalah undang-undang perlembagaan disediakan oleh, digubah oleh baginda. Okey. Peristiwa permulaan bagi Madinah yang menerima ajaran Islam. Seriously, ini tidak membawa apa-apa point. Sebab apa? Sebab tak tahu apa maknanya. Peristiwa permulaan bagi Madinah yang menerima ajaran Islam. Apa tu? Okey, Piagam Madinah bukan peristiwa. Piagam Madinah adalah perlembagaan. So di situ tak ada point. Nampak tak? Okey, kamu kadang-kadang buat ayat yang tidak ada makna. Okey, yang digubal, boleh? Perlembagaan bertulis pertama di dunia. Yes, boleh? Okey, so ini membawa kepada satu markah. Selain itu, Nabi Muhammad SAW berpandukan wahyu Allah telah memulakan peristiwa bukan sahaja pembangunan hijrah tetapi menjadi asas pemerintah kerajaan Islam. Baik, sekali lagi kamu mentionkan tentang peristiwa. Apakah peristiwa itu? Ingat, Piagam Madinah bukan peristiwa. Piagam Madinah adalah perlembagaan. Sekali lagi, poin kamu telah celaru. Nampak tak? Kamu telah celaru poin itu. Nampak tak? Jadi di sini berpandukan wahyu Allah boleh. Okey. Tetapi menjadi asas pemerintah kerajaan dan juga peristiwa ini tidak ada kaitan. Tak ada kaitan. Piagam Madinah bukan peristiwa. Dia adalah perlembagaan. Okey. Dan Piagam Madinah mencatatkan tentang tanggungjawab ketua negara dan rakyat. Okey. 3. Oleh itu perlembagaan seperti Piagam Madinah dirangka berasaskan persetujuan orang-orang Islam seperti Muhajirin dan Ansar bersama orang bukan Islam yang dapat menjaminkan kedamaian. Di sini kata kunci itu telah salah. Nampak tak? Ini kesilapan-kesilapan yang pelajar tak sedar. Iaitu, perlembagaan seperti Piagam Madinah dirangka berasaskan persetujuan orang Islam. Okey. Seperti Muhajirin dan Ansar bersama orang bukan Islam seperti Yahudi dan suku Arab yang lain yang dapat menjaminkan kedamaian dan dengan keadilan. Okey. Kamu punya ayat dapat menjaminkan kedamaian dengan keadilan. Bukan dengan, tapi dan keadilan. Jadi di sini, okey, sebab itu cikgu cakap jangan buat ayat panjang-panjang. Buat ayat pendek-pendek je. Okey, pendek-pendek tapi poin tepat. Bila panjang-panjang ni kadang-kadang mulalah korang merapu. Okey, merapu. Tak mana-mana perginya. Jadi biar pendek. Gunakan konsep KISS. Keep it simple, stupid. Nampak macam stupid. Tapi yang penting beri point. Keep it simple, stupid. Yang korang berjela-jela, sambung. Sudahnya jadi apa? Jadi tak tepat. Okey, saya rasa bila saya jawab ke itu, saya rasa selalu rasa sangsi bila nak tulis jawapan dan takut jawapan saya tak relevan dengan soalan yang tanyakan. Yang penting kamu tengok, menjawab tak soalan, apakah Piagam Madinah? Menjawab tak soalan, itu je. Ini cikgu bagi point ni. Ini pun masih lagi ada kesalahan. Namun begitu sebab kamu gunakan semuanya, memang kamu dapat 4 lah. Sarah. Dapat 4. Kandungan Piagam Madinah. Okey, terangkan kandungan Piagam Madinah. Tengok peruntukan markah, 8 markah. Okey, sini diberikan sampai fakta sampai 6 kau. Adakah buat semua? Tak. Cikgu kata apa? 4 fakta, 4 huraian. Cukup. Pilihlah mana-mana fakta dan huraian. Tetapi di sini kita tengok Piagam Madinah mempunyai kandungan berdasarkan politik. Apabila penduduk menjemput baginda dan pengikut, mereka menjadikan Nabi Muhammad sebagai pemimpin kerajaan Madinah. Ini sebenarnya satu je. Okey, berdasarkan politik itu saja dapat 1. Selebihnya tak ada. Okey, sebab ini adalah peristiwa. Menjemput baginda, pengikut mereka jadikan, itu peristiwa, tak ada kaitan. Okey. Baik. Kemudian kalau kita lihat seterusnya, dalam masa itu baginda menjadi ketua hakim yang bertindak menyelesaikan masalah dihadapi oleh masyarakat Madinah. 2.
Selain itu, Piagam Madinah juga menggalakkan rakyatnya tidak boleh bermusuhan sesama sendiri. Boleh ambil, tidak boleh bermusuhan sesama sendiri. Sesama diri, sesama sendiri. So, ini 3. Peruntukan 8 tapi kamu hanya dapat 3. Di mana yang lain? Nampak tak? Hilang 5 markah kat sini. Okay? Hilang 5. Jadi sebab itu sebenarnya sila bina ayat jawapan dengan betul. Okay, biar short, biar pendek tetapi tepat. Berbanding panjang-panjang tapi tak tepat. Okay, faham tu? Okay, faham semua Faham semua Ingat tu. Jangan okay. Okay, paling penting tu sebenarnya. Ini kan, ini jawapan diberi ni. Kalau jawapan tak diberi tak tahulah apa lagi kau orang merapu entah. Jadi latihan. Ini maknanya apa? Sebenarnya kurang latihan. Baik. Piagam Madinah memudahkan Nabi Muhammad SAW meneruskan dakwah Islamiah. Beri penjelasan anda. Piagam Madinah memudahkan Nabi Muhammad SAW meneruskan dakwah Islamiah. Sebab apa? Piagam Madinah, kita lihat jawapan, dapat mewujudkan perpaduan dan kesejahteraan hidup. Selain itu, Piagam Madinah juga dapat membentuk masyarakat baru berasaskan ummah. 2, supaya masyarakat hidup bersatu padu. Oleh itu, Nabi SAW telah memulakan sistem pemerintahan yang stabil. Perintah berasaskan peraturan dalam Piagam Madinah dapat memperbarui kehidupan masyarakat Madinah. Seterusnya, beliau mengiktirafkan Piagam Madinah sebagai peraturan berkaitan dunia dan akhirat. Di sini ada masalah. Beliau mengiktirafkan Piagam Madinah. Tidak ada siapa pun yang sebenarnya mengiktirafkan Piagam Madinah sebagai peraturan berkaitan dunia dan akhirat. Tidak. Jadi di sini antara poin-poin yang sebenarnya tak relevan. Poin yang tak relevan. Nampak? Jadi di sini sebenarnya peruntukan berapa dapat? Di sini telah akan diberi 4 atau 5 markah saja. Hilang 3. Mana yang lain? Nampak? Sebab tu cikgu cakap, walaupun 8 markah ni sebenarnya very simple. Tetapi kamu kena ada satu drive untuk apa? Aku kena buat juga untuk dapat 8 markah. Aku kena buat juga supaya tak hilang markah. Itu. Jangan biarkan as simple as, tak apa aku dah jawab dah. Tak apa aku dah jawab dah. Jangan. Kira balik berapa markah tu agak-agaknya. Kita tak nak hilang markah. Ini kamu abaikan. Selalu pelajar abaikan. Okey. Latihan kena buat untuk apa? Untuk memastikan perkara ini berlaku. Okey, so Sarah, please latihan lagi. Latihan bina ayat tu penting. Bina ayat jawapan tu penting. Selalu pelajar takut ingat fakta lah, tak ingat fakta lah. Tapi sebenarnya bina ayat, ingat fakta pun kalau tak bina ayat, tak pandai bina ayat, hancur juga. Haris Iskandar. Haris Iskandar, mohon maaf cikgu cakap, Haris Iskandar, kenapa kamu buat jawapan macam ni? Means that, kenapa jawapan kamu tidak mengikut peruntukan markah? 4 markah kat sini. 4 markah. Tapi kamu hanya buat sebuah perlembagaan bertulis yang telah dirangka oleh Nabi Muhammad dan berpandukan wahyu Allah. 2 je poin kat situ. Adakah dengan 2 poin itu kamu nak diberi 4 markah? Memang taklah bang. Come on bang. Come on bang. Logik akal lah kan. Kita ni nak kenyang tapi berharap dengan dua sudu nasi. 2 sudu nasi je kita makan. Betul, aku harap dengan 2 sudu ni kenyang lah. Cukup tak agaknya? Tak cukup kan? Jadi kamu kena faham analogi tu. Iaitu beri lebih. 2 sudu besar Gunung Everest. Amboi, kan? Sudu apa kau pakai tu? Baik. Kandungan Piagam Madinah, 8 markah kat sini. Baik. Dari segi politik, Nabi Muhammad sebagai pemimpin kerajaan Madinah, bukan Maria. Maria mana pula ni? Maria mana ni? Nak exam ni, jangan ingat benda-benda lain. Maria mana ni? Satu. Dari segi agama, masyarakat Madinah bebas mengamalkan agama masing-masing. Dari segi ekonomi, unsur penipuan dan riba dihapuskan dalam perniagaan. Akhir sekali, dari segi pertahanan, semua anggota masyarakat dikehendaki mempertahankan Madinah daripada ancaman luar. Ini sebenarnya baru membawa kepada 3 markah saja, Haris. 3 markah. Ini peruntukan 8 markah. Takkan kamu nak cakap 3 markah cukup lah. Jangan ingat 3 markah cukup. Kamu kena fikir, aku hilang 5 markah ni. Hilang 5 bang. Banyak tu. Banyak. Nampak tak?
Jadi please, okay, please. Okay. Dan begitu juga Piagam Madinah. Okey, soalan yang ketiga ni. Okey, yang C. Beri penjelasan anda. Okey, Piagam Madinah dapat mewujudkan perpaduan dan kesejahteraan hidup. Contohnya membentuk masyarakat baru, berasaskan ummah dan masyarakat hidup bersatu padu dan aman. Selain itu, sistem pemerintahan yang stabil. Contohnya sistem pemerintahan yang berasaskan pemerintahan dalam Piagam Madinah dan Nabi Muhammad sebagai pemimpin Madinah. Akhir sekali, pengasasan kerajaan Madinah secara kukuh sebagai contoh. Piagam Madinah digubah terlebih dahulu sebelum pengasasan negara masyarakat diikat dahulu dengan perjanjian yang lengkap. Okey, baik. Boleh. Di sini kita boleh beri antara 6 hingga 8 markah. Okey. Kena ikut arahan soalan. Iyalah, kena ikut arahan soalan lah. Kenalah ikut arahan soalan. Kan? Contohnya mak kamu kata, okey, tolong jemur kain-kain ini ya. Kemudian kamu pun ambil kain-kain itu, kamu pun jemur. Jemur kat mana? Jemur kat lantai kat luar. Kamu pun bentang kain satu-satu kat lantai kat luar tu. Kat parkir kereta tu kan. Mak kamu kata, kau buat apa? Saya jemur lah. Kan? Saya jemur lah. Adakah ini cara yang jemur? Mak kata jemur. Jemurlah ni. Kan? Mak kamu akan tepuk dahi. Inikah caranya? Memang. Nampak? Nampak tak? Jadi, kena tahu cara yang betul. Dan buat ikut arahan tapi cara tak betul. Ya, idea yang bernas. Nampak tak? Okay. Ya, been there. Tengok. Okay, jadi kena jawab soalan mengikut kehendak soalan. Jangan buat sesuka hati. Ikut. Ini tak main hentam je kan. Okey. Kelakarlah analogi cikgu kadang-kadang kan. Suruh jemur kain lah, benda lah kan. Tapi ya kadang-kadang kan, jemur kain, pergi jemur kain. Kita sebenarnya dah biasa jemur kain kat ampayan, betul? Ini pergi jemur dekat parkir, bentang. Kata jemur. Pula kan, tepuk dahi mak kamu ni. Kan? Mak kamu pun cakap apa? Macam mana kau nak kahwin ni? Kan? Sudah. Okey, Syami ada Syami? Syami ada? Syami tak ada okey, Syami tak ada. It happens to some people. Okay. Sebab cikgu suka analogi yang berkaitan kehidupan harian. Betul. Kehidupan harian. Baik. Danish Al-Hakim. Okey. Sekali imbas cikgu tengok 1, 2, 3 dan 4. Cukup 4 markah. Short, nice. Piagam Madinah ialah perlembagaan bertulis digubal oleh Nabi Muhammad SAW. Cukup. Selain itu, Piagam Madinah digubal pada tahun 622 Masih. Cukup. Seterusnya, Piagam Madinah berpandukan wahyu Allah. 3. Akhir sekali, Piagam Madinah menjadi asas pemerintahan kerajaan Islam Madinah. 4. Cukup. Pendek, tepat, dapat markah. Dah. Nampak tak? Tak perlu nak berpusing, tak payah. Okey. Ini sebenarnya contoh yang kita kata konsep KISS. Keep it simple, stupid. Nampak macam bodoh tapi sebenarnya yang penting bagi poin. Yang penting dapat poin. Nampak tak? Jadi itu penting. Kandungan Piagam Madinah kita lihat di sini. Okey. Kandungan yang terdapat dalam Piagam Madinah. Nampak tak? Dia ambil ayat soalan dulu. Itu penting. Kandungan yang terdapat dalam Piagam Madinah ialah dari segi politik, Nabi Muhammad SAW sebagai pemimpin kerajaan Madinah. 1. Baginda dilantik sebagai ketua hakim yang bertindak menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh masyarakat Madinah. 2. Selain itu, dari sudut agama pula, masyarakat Madinah bebas memilih agama masing-masing. 3. Mereka bebas mengamalkan agama masing-masing selagi tidak bercanggah dengan Islam. 4. 5. Akhir sekali dari segi sektor perundangan pula, undang-undang Islam diguna pakai secara menyeluruh. 6. Okey. Namun begitu sayangnya tak cukup 2 poin. Okey, kerana peruntukan 8 markah. You see? Nampak tak? Danish. Jadi di sini kena tambah lagi. Kamu sendiri boleh kira sebenarnya. Kamu sendiri boleh kira. Tak perasan kan? Memang. Kadang-kadang kita main buat je kan. Kena buat macam tu. Okey. Dan juga penjelasan anda tentang memudahkan Nabi Muhammad SAW meneruskan dakwah Islamiah, beri penjelasan anda. Okey, nampak tak? Beri penjelasan anda. Okey, kalau Danish dia mulakan dengan pada pendapat saya. Boleh? Okey, boleh mulakan dengan pada pendapat saya. Okey, Piagam Madinah memudahkan Nabi Muhammad SAW meneruskan dakwah Islamiah kerana dapat mewujudkan perpaduan dan kesejahteraan hidup. Hal ini dapat membentuk masyarakat baharu berasaskan ummah dan masyarakat hidup bersatu padu dan aman. Selain itu, pengasasan kerajaan Madinah secara kukuh
Hal ini kerana Piagam Madinah digubal terlebih dahulu sebelum pengasasan negara. Dan masyarakat diikat dahulu dengan perjanjian yang lengkap. Mereka lebih rela bernaung di bawah pemerintahan Islam. Hal ini disebabkan kerajaan Madinah yang kukuh memudahkan dakwah Islam diteruskan. Cukup 8 markah. Keep it simple, okay, dan juga nice. Itu je. Okay, boleh buat korang? Ya. Dah tanya pendapat saya, lepas tu salahkan. Tak, kadang-kadang salah tu sebab apa? Sebab point kamu tak relevan, Aziz. Point kamu tak relevan. Apa pendapat kamu? Contohnya, okay, apa pendapat kamu tentang COVID-19? Saya berpendapat bahawa COVID-19 itu memang satu virus yang berbahaya. Kemudian dengan itu telah menyebabkan kemalangan berlaku di kawasan-kawasan di mana kesesakan lalu lintas berlaku. Jadi itu antara contoh tak kena. Kita mula-mula COVID, tiba-tiba berkaitan dengan kemalangan jalan raya. Apa masalah? Nampak tak tu? Walaupun itu pendapat kamu, tetapi mestilah point tu relevan. Ini menyebabkan SPM ditunda. Sambung lagi, ini menyebabkan SPM ditunda. Hal ini menyebabkan artis-artis dan karyawan telah membuat satu filem iaitu kerana corona. Apa cerita ni? Nampak? Terbang-terbang sana. Walaupun pada pendapat kamu, tapi biarlah relevan. Itu sebenarnya. Ini menerawang habis semua diguna pakai. Nampak tak? Jadi, itu kamu kena latih untuk apa? Menjawab tu, okay, straight. Straight kepada untuk menjawab soalan. Yeah. At least bukan pendapat yang pandemik suatu penipuan. Oh, okay, baik. Okay, macam-macam sekarang. Pandemik satu penipuan lah apa semua. It's up to you. Okay, it's up to you. Okay, masing-masing ada pendapat masing-masing. Alright. So ini berkaitan dengan yang soalan-soalan daripada kertas 2 esei set yang pertama. Okay, set pertama ni berkaitan dengan Piagam Madinah yang diramalkan akan masuk. Yang diramalkan akan masuk dalam kertas 2 sejarah SPM pada tahun ini. Okey. Satu lagi soalan, okey, iaitu yang cikgu telah berikan, iaitu berkaitan dengan soalan okey, maksud Pakatan Murni. Ya, Pakatan Murni pun selalu juga dinyatakan sebagai antara topik ramalan yang hangat dikatakan akan keluar dalam kertas 2. Sebab tu cikgu keluarkan soalan-soalan Pakatan Murni ni ya. Jadi kalau kita lihat sebagai contoh macam Maidini. Okey, kita tengok Maidini dia jawab macam mana. Alah Naili. Okeylah, kejap lagi cikgu cek. Okey, kejap lagi cikgu cek Baik. Pakatan Murni. Okey. Bermaksud suatu usaha semua kaum menghasilkan satu kerjasama dan tolak ansur politik melalui rundingan. Setiap kaum mempunyai tuntutan yang berbeza dan masalah tersendiri, maka penubuhan Pakatan Murni merupakan jalan penyelesaian untuk menyatu padukan pelbagai kaum. Cukup. Okey, 4 markah. Nampak? Okey, cukup 4 markah. Kemudian huraikan usaha-usaha. Okey, Datuk Onn Jaafar 8 markah di sini. So kita lihat usaha yang telah dilaksanakan. Okey, dia ambil ayat soalan tadi. Usaha-usaha yang telah dilaksanakan oleh Datuk Onn Jaafar dalam merealisasikan Pakatan Murni adalah nampak di sini, iaitu penubuhan jawatan kuasa hubungan antara kaum. 1, dianggotai oleh 2 kaum terbesar, Melayu Cina. Orang Melayu diketuai oleh Datuk Onn Jaafar bernaung di bawah UMNO, manakala orang Cina diketuai oleh Tun Tan Cheng Lock. Datuk Onn Jaafar kemudiannya cadangkan keahlian UMNO dibuka kepada bukan Melayu. Walau bagaimanapun pandangan beliau dikecam hebat oleh masyarakat Melayu kerana orang Melayu mengubah struktur UMNO. Beliau kecewa dengan keputusan orang Melayu, kemudiannya nekat meninggalkan UMNO. Selepas Datuk Onn Jaafar meninggalkan UMNO, beliau telah menubuhkan Parti Kemerdekaan Malaya. Datuk Onn Jaafar gunakan konsep kerjasama antara kaum dalam sebuah parti. So, di sini kita lihat bahawa ini menepati peruntukan markah sebanyak 8 markah. It's a very nice, tersusun, berperenggan, dan juga ada penggunaan penanda wacana dan sebagainya. Cukup untuk 8 markah. Bagus Maidini, kan? Maidini sebenarnya adalah antara pelajar harapan cikgu ya untuk dapat A dalam sejarah. A+. Okey. Kemudian, Amin. Sejauh manakah usaha Pakatan Murni berjaya stabilkan politik negara masa kini? 8 markah. Okey.
berjaya stabilkan politik negara masa kini kerana Pakatan Murni memulakan kerjasama antara kaum untuk bertolak ansur dalam politik. Okey. Contohnya, beri contoh penubuhan Parti Perikatan yang diteruskan hingga kini di bawah Barisan Nasional. Kerjasama UMNO, MIC, MCA telah berjaya memupuk perpaduan kaum. Secara tidak langsung, rakyat juga turut bersama-sama menjaga keamanan negara dengan tidak menyentuh sensitiviti antara kaum. Boleh dapat. Okey, antara 7 ke 8 markah kat sini. Okey. Baik. So, cikgu harap dengan contoh-contoh sebegini, kamu boleh menjawab soalan-soalan, soalan-soalan berkaitan dengan kertas 2. Kertas 2 sebenarnya. Jadi, cikgu harap dengan latihan-latihan ini kamu boleh bersedia untuk menjawab soalan kertas 2. Baik. Cikgu nak buka kepada soalan sebab sebenarnya hari ini sebenarnya lebih kepada cikgu nak little bit loose untuk kamu buka kepada kamu untuk bertanya sebarang soalan, dan kalau ada kita boleh bincang-bincangkan tentang apa juga berkaitan dengan soalan-soalan ataupun berkaitan dengan kertas 2. Silakan kalau nak tanya apa-apa. Nak tanya apa-apa? Saya macam terlupa. Tamadun bila Pakatan Murni ditubuhkan? Pakatan Murni ditubuhkan sebenarnya tidak ada spesifik Pakatan Murni. As I said before, Pakatan Murni bukanlah macam kita tahu Pakatan Murni itu apa tahu? Iaitu jawatan kuasa antara kaum, kemudian juga konvensyen kebangsaan, kemudian UMNO membuka keahlian kepada bukan Melayu, kemudian konvensyen kebangsaan, kemudian begitu juga dengan penubuhan Parti Perikatan. Itu semua adalah Pakatan Murni. Sebelum ni cikgu cakap apa tahu? Pakatan Murni ni sebenarnya bukanlah diorang claim, oh, jom kita buat Pakatan Murni. Tak ada. Sebenarnya diorang, okey, jom kita buat jawatan kuasa antara kaum untuk bincangkan hal-hal kaum. Okey, next, jom kita buat konvensyen kebangsaan. Kemudian jom kita buka UMNO kepada keahlian UMNO kepada bukan Melayu. Jom. So diorang nak buat macam tu. Ahli sejarawan yang kata, oh, ini 5-5 ni, inilah dia Pakatan Murni untuk ke arah kemerdekaan. So terms Pakatan Murni itu sebenarnya adalah semua usaha-usaha untuk menyatu padukan kaum. Semua usaha-usaha untuk menyatu padukan kaum. Itu sebenarnya. So dia bukan, bilakah tarikh dia? Tak ada. Memang tak ada. Dia bukan macam Malay Union. Malay Union kita tahu, okey, ditubuhkan pada 1 April 1946. So memang exactly pada 1 April. Pakatan Murni tak. Dia adalah usaha-usaha untuk menyatu padukan kaum. Itu sebenarnya. Okey. Tamadun ialah diitalikan. Yes, betul. Okey. Apa contoh kerajaan agraria? 2 sahaja. Kerajaan Funan dan Angkor. Okey. Contoh kerajaan agraria. Kerajaan Funan dan Angkor. Bolehkah kalau soalan pendapat anda tu kita create idea sendiri? Boleh? Kalau katakan idea kamu berkaitan dengan soalan-soalan kebat. Soalan kebat tentang nilai-nilai, tentang langkah-langkah iktibar, itu semua memang pendapat kamu. Dan mana-mana pendapat yang relevan akan diberi markah. Boleh, tak ada masalah. Asalkan cerita yang betul lah. Contohnya kalau katakan soalan tanya berkaitan dengan apakah nilai-nilai murni yang diperolehi daripada Pakatan Murni. Nilai-nilai yang boleh kita pelajari daripada Pakatan Murni, contohnya Pakatan Murni. So yang first kamu boleh bagi apa? Iaitu nilai perpaduan. Kedua, nilai kerjasama. Kemudian yang ketiga, nilai kegigihan. Yang keempat, nilai bertolak ansur. Jangan pula tiba-tiba kamu masukkan, oh, nilai yang kelima, bermurah hati. Tang mana yang bermurah hati? Itu satu. Kemudian iaitu nilai yang kedua, iaitu nilai jujur. Tang mana yang nilai jujur? Nampak tak? Ada juga nilai yang tak kena. Nilai jujur. Kemudian itu maknanya nilai-nilai yang tak ada kaitan dengan soalan itu. Jadi kena beri nilai-nilai yang sesuai. Asalkan nilai itu ada kaitan. Yes, ada kaitan. Kalau soalan berdasarkan pengetahuan sejarah, kita kena nyatakan fakta ke lain. Kalau berdasarkan pengetahuan sejarah, kamu boleh berikan faktanya.
Okey, boleh berikan faktanya dan juga kadang-kadang kamu tak perlu berikan fakta. Kamu hanya menjawab soalan. Menjawab soalan based on pengetahuan fakta kamu. Itu je sebenarnya. Okey. Nilai itu penting kalau soalan tanya tentang nilai. Jadi itu sebagai contoh tentang nilai-nilai yang perlu kamu buat dan berikan, iaitu nilai mestilah relevan. Okey, nilai-nilai murni tu, soalan-soalan kebat tu mesti jawab berdasarkan peruntukan dan juga berdasarkan soalan tu. Jangan merapu-rapu je semua, ya. Jangan merapu-rapu. Baik. Baik, Syazwani tanya, okey, kadang-kadang saya asyik beberapa kali tenung jawapan saya bahagian huraian dalam soalan esei. It look like saya punya huraian macam tak relate dengan fakta. Okey, baik. So, di situ bermakna kamu ada masalah untuk dua saja, iaitu kamu kurang latihan dan yang kedua sebenarnya kamu sebenarnya terganggu ataupun juga tak yakin dengan jawapan. Walaupun kadang-kadang jawapan tu dah betul, tapi kamu tak yakin. Macam cikgu cakap lah kan, macam kamu menjawab kertas satu. Kadang-kadang fakta tu dah betul, kan? Macam kertas satu, ingat tak kes kertas satu? Di mana apa? Soalan, kemudian diberi 4 pilihan jawapan. A, B, C, D. Kamu baca terus, oh jawapan dia lah A. Okey. Tapi sebab kamu baca balik, kamu tak yakin dengan jawapan A kamu. Kemudian kamu kata, B pun yelah. C pun yelah. Kan? Kemudian kamu pun padam A tu, kamu buat yang B. Kan? Sudahnya apabila kamu bincang kat kelas, cikgu kamu pun cakap apa? Oh, jawapan dia lah A. Kamu pun cakap, cikgu, saya dah buat A, cikgu. Tapi saya padam, saya buat B. Okey? Nampak? Maknanya apa? Kurang keyakinan sebab kurang latihan. Ya, itu biasa banyak kali berlaku, betul kan? Banyak kali berlaku. Ya. Okey, ya. Doakan kelas fizikal dapat diteruskan selepas 6 Februari. Bukan ke kamu semua akan tamat kelas kamu secara fizikal bermula pada 9 hari bulan? Betul? Kamu dah tak perlu pergi sekolah kan? Bermakna kamu akan terus ke 22 hari bulan nanti. Ya. Jadi ya betul, itu yang dimaklumkan. Tapi saya tak nak yang tu yang stres sekarang ni. Aduh, yai. Why so sudden? Tak apa. Baru nak ada semangat belajar tahun depan. Aduh, yai. Macam mana? Aduh. Tak fokus kelas online sekolah. Oh, ya ke? Duduk rumah takut tidur je.